Baik, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen ceramah Ramadan bulan mulia, ceramah yang dinanti-nantikan oleh penonton-penonton kita ni, special istimewa hanya di bulan Ramadan ini. Kita ni bersama dengan ustazah dan juga ustaz ya di sepanjang bulan Ramadan ini membawakan topik yang berbeza-beza setiap hari yang pastinya berkisar mengenai dengan bulan Ramadan bulan mulia ini ya. Siapkan diri meraih malam Lailatul Qadar. Kita berikan tajuk ini kepada ustazah undangan kita ni yang sudah pun berada di hujung talian, Dayangku Nabila Bushra binti Pangeran Abdul Razak. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Apa wabarakatuh. kabarnya ustazah? Pagi ni sihat? Alhamdulillah sihat. Apa kabar yang berada di sana? Alhamdulillah kami kami berdua dalam sihat. keadaan sihat sejahtera sahaja. Selamat menjalani ibadah puasa buat ustazah dan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini sedikit berkongsilah ya bersama kami berdua dan juga penonton-penonton kita ni berkenaan dengan siapkan diri meraih malam Lailatul Qadar 18 Ramadan. Maksudnya maghrib nanti 19, maghrib besok 20. Kita ni berada di 10 terakhir malam bulan Ramadan ya. Jadi untuk memulakan ni saya serahkan kepada Atul terlebih dahulu lah untuk bertanyakan kepada ustazah kita ni. Silakan Atul. Jadi mungkin Ustazah ya boleh menerangkan lebih jelas lagi dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Siapkan diri meraih malam Lailatul Qadar. Jadi silakan Ustazah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan atas kurnia dan limpahnya juga bertemu kita ni walaupun secara virtual sahaja pada pagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tetamu yang agung yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan ini hanya tiba sekali dalam setahun, iaitu bulan keberkatan, bulan rahmat, bulan kebajikan dan bulan pengampunan. Jadi di dalam bulan yang mulia ini terdapat satu malam yang sangat-sangat istimewa, yang sangat special, yang dianggap baik dari malam-malam yang lain. Malam ini ialah malam Lailatul Qadar. Jadi, apa makna Lailatul Qadar ini? Apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Secara ringkasnya, malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Jadi, malam ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya pemberian ini hanya untuk umat baginda. Tidak pernah berlaku pada umat-umat yang sebelum ini. Kalau diceritakan panjang pulang kali ya kisahnya. Tadi ambil saja petik satu hadis mengenai kisah sebab terjadinya malam Lailatul Qadar. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memikirkan tentang umur baginda yang pendek. Sedangkan umat-umat yang terdahulu panjang-panjang umurnya. Jadi baginda sangat berduka cita, sangat bersedih. Macam mana ni diorang kan berlumba bersaing kesalehan dengan umat yang terdahulu. Maka mustahillah bagi pendapat baginda. Jadinya Allah Subhanahu wa taala dengan atas kurnianya juga memberikan kita ni malam Lailatul Qadar. Oleh itu di sini pada kebiasaannya juga kita ni mana-mana tadi menyambut hari kegembiraan ini tadi pasti akan menyediakan atau melakukan persiapan. Misalkan saja kan lagi Batakkan Raya kan menyambut hari raya Aidilfitri. Jadi biasanya kita ni akan melakukan berbagai persiapan. Misalkan tadi membuat kuih raya, tadi membeli baju yang lawa-lawa, kita ni mendekorat atau menghias rumah serba warna-warni. Jadi di sini begitu juga
dengan kehadiran malam Lailatul Qadar ini, kita ni umat Islam yang sebenar pasti akan gembira menyambutnya dan mengalu-alukan dengan meraih malam Lailatul Qadar ini dengan melakukan banyak persiapan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya. Baik, seterusnya Ustazah, ini antara soalan-soalan yang sering ditanyakan juga ya. Bila sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Jadi apa yang kita ni ketahui, malam Lailatul Qadar itu ialah pada 10 ya, malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi secara terperinci mungkin ada sedikit hint ya, ataupun mungkin ada sedikit lebih detail lagi berkenaan dengan cara untuk kita ini mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin Ustazah boleh menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Ustazah. Jadi berkaitan dengan soalan bilakah malam Lailatul Qadar ni? Ini soalan yang famous yang selalu orang bertanyakan. Jadi merujuk pendapat yang rajih, yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam Lailatul Qadar ini berlaku pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Maksudnya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun, persoalannya di sini, bila malam-malam ganjil itu? Spesifiknya lagi. Jadi, para ulama pun sebenarnya berbeza-beza pendapat menentukan waktunya. Ada yang mengatakan tarikhnya 21, 23, 25, 27, 29. Ada banyak Jadi di sini menunjukkan kepada kita ni bahawa Lailatul Qadar ni tarikhnya ni adalah merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan apabila Allah Subhanahu wa taala tu berkehendak, misalkan saja malam ni Lailatul Qadar, jadi kun fayakun, terjadilah malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi di sini menunjukkan juga kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah itu dibandingkan dengan para hamba-hambanya. Saja, insya-Allah. Alhamdulillah ya. Ustazah mungkin boleh menerangkan bagaimana suasananya jika berlaku malam Lailatul Qadar itu. Pasal kita sempat juga mendengarkan beberapa siri ceramah yang ada mengongsikan suasana pada malam Lailatul Qadar tersebut hening, tenang dan juga tenteram ya. Untuk jelasnya Ustazah ada penerangan mengenainya? Jadi suasana pada malam Lailatul Qadar ni salah satu yang paling utama ialah malam ni cuacanya tu indah dingin, indah juga terlalu panas. Ini mungkin itu semua orang dapat merasanya. Jadi pada kesiang harinya juga, dia pada paginya tu dia punya mataharinya tu ingin bercahaya. Jadi ia tenang saja. Dan kemudian ya pada malam itu kita ni akan merasakan ketika beribadah itu. Tadi merasakan ketenangan, ketenteraman itu juga. Tapi ini je semua orang dapat merasakan sebenarnya. Yang paling penting di sini ialah kita ni mengamalkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita mengetahui 10 malam terakhir, apakah antara kelebihan dan keistimewaan meraih malam Lailatul Qadar ini? Jadi di sini banyak sebenarnya keistimewaan yang dapat bila kita ni meraih malam Lailatul Qadar itu. Mungkin kalau diceritakan, disebutkan juga semua mungkin panjang Jadi saya mengambil mengongsikan sedikit saja. Iaitu antaranya ialah yang pertama,
diampunkan dosa yang lalu. Jadi dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan InsyaAllah. oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama an dhanbihi min dhanbihi." Maksudnya, barang siapa mengerjakan ibadat di malam Lailatul Qadar kerana imannya kepada Allah dan kerana bersungguh-sungguh, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi yang kedua, tadi yang pertama ialah diampunkan dosa yang lalu. Okay? Yang kedua ialah ganjaran bagi amal ibadat tadi dilipat gandakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi berdasarkan nas Al-Quran ini menjelaskan kepada kita ni, pada malam Lailatul Qadar itu, barang siapa yang mengerjakan amal ibadat dengan penuh rasa keimanan dan ketakwaan itu, tidak tak kira ia itu berapa, solat kaya, tilawatul Quran, ataupun bersedekah atau macam-macam lagi. Jadi Allah itu akan melipat gandakan ganjaran dorang itu disamakan dengan satu amal ibadat itu macam mengerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Dan yang ketiga ialah malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana waktu mustajab berdoa. Walaupun secara hakikatnya kalau kita ni tahu di bulan Ramadan ini sejak umumnya 3 keadaan di mana doa kita ni dikabulkan, iaitu ketika kita ni berpuasa, yang kedua ketika kita ni menunggu-nunggukan sungkayatuk, dan yang ketiga ialah ketika kita ni bersahur. Jadi di sini juga malam Lailatul Qadar itu siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahul azim. Yang mana maksudnya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril alaihi salam dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Jadi surah Al-Qadr ayat yang keempat. Jadi pada malam tersebut malaikat-malaikat dan Jibril alaihi salam ini membawa keberkatan kepada orang yang beramal saleh. Jadi apabila orang itu berdoa, mustajab doanya tu tanpa hijab, insya-Allah. InsyaAllah, luar biasa sekali ya di antara kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar tersebut ya. Jadi Ustazah, jika Lailatul Qadar itu dikurniakan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, apa hikmah ataupun rahsia di sebalik Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar tersebut ni Ustazah? Okay. Kalau kita ni lihat balik, tadi merujuk balik menurut Imam Ar-Razi, antara rahsia kenapa Allah ingin memberitahu kepada baginda Muhammad SAW sendiri bila sebenarnya malam Lailatul Qadar ni, ialah di antaranya ialah jika kita ni mengetahui malam Lailatul Qadar. Bayangkan saja kita ni mengetahui. Jadi pasti ramai yang akan melakukan amal ibadat ni pada malam itu saja. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang indah dimahukan. Sebab itu kita ni dirahsiakan itu supaya kita ni lebih mengharap lagi ketakwaan itu. Yang kedua ialah jika kita ni tahu jua
bila Lailatul Qadar itu. Kemudian ada orang melakukan maksiat. Betapa dahsyatnya dan betapa malangnya bagi orang itu untuk melakukan maksiat pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali Dan kita sudah penjelasan. mengetahui penjelasan sebentar tadi antara kelebihan, keistimewaan dan juga rahsianya iaitu malam Lailatul Qadar ini. Jadi apakah sebenarnya antara persiapan yang perlu kita lakukan? Jadi mengenai dengan persiapan meraih malam Lailatul Qadar. Kita tadi sudah tahu malam Lailatul Qadar itu berlaku insya-Allah pada 10 malam terakhir. Jadi persiapannya ni sebenarnya bukan berlaku pada 10 malam terakhir itu juga. Sepatutnya kita ni melakukan dari awal lagi, iaitu awal bulan Ramadan. Ini sudah 18 Ramadan ini boleh lakukannya bermula harian ni. Jadi antara persiapan ni yang dapat saya kongsikan di sini ialah yang pertama tazkiyah an-nafs. Itu bererti penyucian jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ia ada menceritakan, ia ada menyuruh kita ni untuk menjauhi penyakit hati. Jadi penyakit hati ni apa? Jadi penyakit hati ni adalah perkara-perkara atau sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Contohnya sedikit sini cinta kepada dunia, cinta harta, cinta pangkat ataupun orang yang sombong dan sebagainya. Jadi macam mana kita ni kan selamatkan diri kita ni di sini yang kita ni boleh melakukan taubat nasuha ataupun kita ni muhasabah diri malar selalu mesti reply ni. Yang ketiga tajdid niat, memperbaharui niat supaya kita ni indah terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang indah baik ni. Yang kedua di sini ialah bermunajat, iaitu berdoa. Jadi doa ni adalah senjata orang mukmin. Jadi di sini untuk persiapan ni kita ni boleh berdoa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, berdoa untuk keluarga kita ni, untuk siapa saja orang sekeliling kita ni, dan doa apa saja yang kita ni hajati. Bahkan Nabi SAW juga ada mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha mengenai apabila terjadinya malam Lailatul Qadar, bacakan doa aninya. Doanya itu berbunyi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosaku. Maka engkau maha pengampun, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Ini hadis doa ini yang mencakupi segala-galanya. Kalau bayangkan sejak kita ni berdoa dari awal Ramadan sampai ujung Ramadan dan kita ni dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah selamat kita ni daripada azab api neraka dan kita ni akan dosa-dosa kita ni akan terhapus. Dan yang ketiga ialah berusaha ataupun bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Kalau kita ni rasa alam lagi puas amal ibadat yang kita ni buat selama ni, jadi kita ni boleh bersungguh-sungguh lagi selepas ni. Jadi alam terlambat untuk kita ni akan meningkatkan amalan kita ni. Jangan yang kedua ialah jangan main target-target. Malam ni Lailatul Qadar. Indah esok ni, malam ni. Sekali esok-esok indah tak lagi kan mengerjakan amal ibadat. Ini salah Jadi kita ni mesti perlu ingat juga malam Lailatul Qadar ni di antara 10 malam terakhir. Jadi pasal apa? Pasal kita ni boleh lihat juga amalan Nabi iaitu Nabi SAW ni merupakan role model kita ni, uswah hasanah, yang mana Nabi sendiri manusia yang paling suci, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebih-lebihkan lagi amalannya pada 10 malam terakhir.
Sabda Masya Allah. yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya untuk beribadah pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi tadi sudah tahu 3, iaitu yang pertama tazkiyah an-nafs, yang kedua berdoa, yang ketiga berusaha dalam mencari Lailatul Qadar. Yang keempat adalah kita ni hablum minallah, iaitu jaga hubungan kita ni dengan Allah Taala. Jadi perkara apa saja yang amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya adalah perkara-perkara yang disuruh lah, yang disuruh untuk diamalkan. Contohnya di sini ialah beriktikaf, mengaji kaya, berselawat kaya, berzikir kaya, bersedekah kaya, apa saja amalan, insya-Allah boleh jadi tadi punya amalan di akhirat. Dan yang kelima ialah hablum minan nas. Jadi Islam mengajar kita ni untuk berdamai sama manusia. Itu tadi mesti menjaga hubungan tadi sama manusia juga. Bukan saja kepada Allah, tadi hidup bermasyarakat. Jadi selama mana kita ni tinggal di tapak bumi, tadi ni hidup, tadi masih memerlukan pertolongan orang. Jadi di sini tadi mesti jaga hubungan kita ni sama ibu bapa, sama keluarga, sama kawan-kawan, hatta sama jiran. Pasal apa? Pasal hadis ada mengatakan bahawa la yadkhulul jannah qati' rahim. Artinya siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, artinya ia tidak akan masuk ke syurga. Betapa dahsyatnya tu. Payah-payah saja kita ni sembahyang apa, tapi kita ni hubungan sesama manusia tadi tidak jaga. Nauzubillah min zalik. Yang keenam ialah sihat secara fizikal dan mental. Artinya tadi faham bila waktu 10 malam terakhir ni, masa kiamat tu kan dia cukup tidur. Macam mana tu caranya? Jadi tadi mesti siapkan diri tu dengan bersabar. Tadi mesti 10 malam terakhir ni saja. Tidak rugi kalau kita ni dia cukup tidur. Ataupun kalau tak benar-benar mengantuk, tadi dapat menggunakan amalan Kailulah, iaitu tidur di siang hari. The power of nap ni important. Yang kedua ialah di sini ialah menjaga pemakanan. Pemakanan ni pun penting. Bila kita ni sungkai, banyak tu dimakannya. Ujung-ujung dia terbangun. Ini pun kebun kayangan perkara yang dia boleh dibuat. Kebun kayangan. Jadi yang ketiga juga kita ni dapat memotivasikan diri dengan mendengar video-video atau datang hadir majlis ilmu, ataupun kita ni boleh macam membaca buku kitab-kitab ilmiah untuk lagi buat kita ni tu fokus dan mau untuk melakukan ibadah di malam hari. Dan akhir sekali yang dapat saya kongsikan di sini ialah tidak melakukan perkara yang lara, iaitu perkara yang indah berfaedah. Kerana apa? Bayangkan saja, kita ni bangun di malam hari, tapi kita ni buat perkara yang dah faedah. Macam kita ni menonton televisyen saja. Kalau melihat video-video yang baik, ilmiah, itu bolehlah. Tapi melihat drama ataupun sibuk dengan gadget-gadget, main PlayStation terpulang malam-malam tu. Tapi kalau yang main PlayStation berzikir, Masya Allah tu. Boleh je tu. Jadi di sini saya ingin mengongsikan supaya kita ni amalkan di 10 malam terakhir ni dengan melaksanakan apa saja ibadah yang baik-baik. Semoga andai kata malam ni bulan Ramadan ni, Ramadan terakhir kita ni, semoga tadi dipertemukan
malam Lailatul Qadar ni Amin. supaya Amin. diampunkan dosa-dosa kita ni yang Amin, lalu amin. dan juga amal ibadat kita ni semua diterima oleh Amin. Allah Subhanahu Masya wa taala. Allah. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah Baik, ya. terima kasih Ustazah, perkongsian yang luar biasa membangkitkan motivasi kita ni untuk bertemu dengan malam Lailatul Lailatul Qadar Qadar. untuk Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita ni bersedia untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini nanti ya. InsyaAllah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi ya Ustazah Dayanku Nabila dengan tajuk yang lain pula insya-Allah. Sehingga waktu itu tiba, selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.